Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair amma ba'du. Yang dihormati Tuan Nadir, Timbalan Nadir, Tuan Haji Ustaz Muzammil, seterusnya Saf Ahli Jawatan Kuasa, seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, para alim ulama, ayahanda ibunda muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita beroleh keberkatan pada pagi yang barakah ini, hari Ashura, hari yang ke-10 Muharram, dan mungkin ramai di kalangan kita yang sedang berpuasa. Mudah-mudahan ya kita bakal mendapat fadilat sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, mereka yang berpuasa Ashura akan diampunkan dosanya pada tahun yang lalu, insya-Allah, mudah-mudahan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kuliah subuh kita pada pagi yang mulia ini iaitu bahagianya jiwa. Daripada tajuk ini, sebagai mukaddimahnya, saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan satu kunci kebahagiaan bagi setiap jiwa, ya, bagi setiap manusia. Kunci ketenangan, kunci kebahagiaan yang paling besar bagi seseorang hamba itu iaitu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Ya, sedengar ayat ni di radio, di televisyen, dan ramai asatidzah kita yang membaca, seringkali membaca ayat ini. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu sentiasa mengingati Allah. Ingatlah, dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang, mutmainnah, tenang. Dalam suratul Fajr, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Pun panggilan yang sama, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, pulanglah kamu ya kepada Tuhanmu. Jadi makna dekat sini tuan-tuan, kunci yang paling besar untuk kita merasakan ketenangan dan kebahagiaan bagi jiwa seorang manusia iaitu tidak lain dan tidak bukan dengan mengingati Allah. Cuma tuan-tuan, perkara ni besar. Orang akan tanya, cara macam mana nak ingat Allah ni? Ya.
Jadi mungkin jawapan pun kita dah tahu. Oh, ingat Allah dengan zikrullah, zikir contohnya. Dengan apa? Dengan melihat ayat-ayat Allah. Ayat Allah dekat situ ada dua keadaan. Melihatnya kebesaran Allah melalui makhluk ciptaannya, ataupun melihat ayat Allah itu dengan melihat, merenung, memahami ayat-ayat Al-Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk ialah bukan nak melihat ayat Al-Quran, nak melihat kebesaran Allah melalui penciptaannya, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Dalam surah Ali Imran ayat 191-192, ya, betul. Jadi melihatnya tuan-tuan hadirin sekalian, penama Allahumma salli ala Muhammad, nak ingat Allah antaranya melalui melihat makhluk. Sesungguhnya pada penciptaan langit, ya, malam dan pertukaran silih pergantian malam dan siang, langit dan bumi, semua itu adalah tanda kebesaran bagi Allah, tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dan kata pun bagi mereka yang ulul albab, orang yang cerdik ini sentiasa melihat ciptaan Allah ni untuk mengingati Allah. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, ada orang dia melihat makhluk, dia akan rasa, dia akan nampak kebesaran Allah, lalu dia jadi tenang. Tapi ada orang tuan-tuan, kalau menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau mereka itulah telah sampai kepada al-wasiluna ilaihi, yang telah sampai kepada Allah, dia tak perlu pada makhluk, ya. Apapun dalil dia mari ialah Allah dulu baru makhluk. Tapi kalau kita ini orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah, kebiasaannya mereka nak melihat kepada Allah itu melalui makhluk. Tengok wajah isteri, nampak kebesaran Allah. Tengok anak-anak kita, nampak kebesaran Allah, ya. Tengok pokok dan sebagainya, itu semua akan mengingatkan kita pada Allah. Baik tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan sekarang ini, PKP pun dilanjutkan lagi, ya, hingga bulan 12, dan memang dah agak-agak dah pun, ya. Jadi dalam suasana begitu, sejak daripada bulan Mac hinggalah di saat ini bulan 8, dah berapa bulan dah kita dalam suasana PKP. Kita lihat ada yang hilang pekerjaan. Dan saya, ibu ayah sekalian, saya dapat banyak soalan di Facebook saya, di Instagram saya, yang bertanyakan soalan, yang mengadu masalah dan sebagainya. Ada satu soalan yang agak simpatilah juga. Sepasang suami isteri yang asalnya mereka ini bahagia, sama-sama meniaga, ya. Bila Allah uji dengan ujian PKP baru ni, lalu mereka hilanglah punca pendapatan. Tak boleh nak berniaga. Mula-mula dulu kan, sekarang dah boleh dah. Awal-awal dulu tak, orang panik. Jadi mereka ni jadi susah, simpanan tak ada. Lalu mereka ni balik ke rumah mertua. Bila balik rumah mertua tuan-tuan, sebab makan minum tak ada, balik rumah mertua, maka disitulah bermula episod ujian yang besar bagi pasangan ini. Satu hari hamba Allah ni, dia kata isteri saya disuruh suami dia pukul dia. Tiba-tiba isteri datang, "Bang, abang pukul saya sekarang." "Kamu ni apa hal pula nak pukul kamu? Aku tak pernah pukul kamu." Dia paksa suami dia pukul dia. Tak ada apa, tiba-tiba suruh pukul. Jadi suami kata, "Saya, abang tak nak pukul, tak pernah pukul pula kan." Sebab dia tak pernah pukul isteri dia.
Tiba-tiba isteri minta suruh dia pukul. Suaminya tak naklah buat macam tu. Lalu isteri ni tak boleh tahan tuan-tuan, dipukul dirinya sendiri sampai berdarah-darah hamba Allah tu. Suami kata, kamu ni kenapa ni jadi macam ni? Sampai cedera diri dia, dia pukulnya. Lalu dia pun meronta-ronta keluar daripada bilik, menjerit. Waktu tu kan rumah mak perempuan tu. Dia kata, abang pukul saya, mak abang pukul saya, menjerit-jerit kawan tu. Jadi mak marah lah, sebab dia ingatkan menantu pukul dia sampai berdarah-berdarah macam ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab isteri dia nak suruh ceraikan dia. Sebab apa? Sebab tak tahan dengan ujian kehidupan. Ya, hilang rasa kebahagiaan, hilang rasa kebergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak adalah kata dia tak bahagia, tapi barangkali ya, kerana hilang, tak tahu, tak jumpa kunci ketenangan, kunci kebahagiaan, lalu habis ya, hilanglah rasa bahagia dalam diri kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bahagia ni datang daripada mana? Bahagia datang daripada Allah. Cuma dia melalui isteri kita. Bahagia datang daripada Allah dan dia melalui anak kita. Allah mengalirkan rasa ketenangan, rasa kebahagiaan melalui makhluk-makhluknya. Tapi hakikat kebahagiaan itu datang daripada Allah, bukan datang daripada isteri kita, bukan datang daripada suami kita, bukan datang daripada anak-anak kita. Bila mana kita mengharapkan bahagia itu datang daripada pasangan kita, kita mengharapkan kebahagiaan itu datang daripada anak cucu kita, menantu kita, sebenarnya silap. Sebab mereka tidak boleh memberikan kebahagiaan, melainkan Allah yang memberikan, cuma melalui mereka saja. Bila kita mengharapkan daripada makhluk, sebab tu hati takkan tenang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ni ya, ada satu, saya teringat pagi ni tiba-tiba teringat ada satu lirik nasyid. Suka lagu tu, lirik dia bagus ya, untuk kita hayati. Sebab tajuknya pun bahagianya jiwa. Jadi tiba-tiba terlintas di fikiran saya ni lirik dia. Saya suka lirik dia sebab bagus lirik dia ya. Bahagia itu maknawi, juga bersifat rohania. Rasa tenang bukan bahagia, sekalipun ia berharta. Kerana semua itu bersifat lahiriah, ia bukanlah hakikat bahagia. Tenang itulah tanda bahagia, tiada tenang dan keluh kesah bila tiada kebahagiaan. Hidup penuh kepuraan, mazmumah punca, tiada bahagia kerana perlu. Itulah lirik saya, lagu dia begitulah tuan-tuan. Tak boleh habis-habis ya, cukup lah. Nak sebut dia kata apa? Bahagia itu maknawi, juga bersifat rohaniah, dia bukan bersifat lahiriah ya. Bahagia itu maknawi, juga bersifat rohaniah. Rasa tenang bukan bahagia sekalipun dia berharta. Jadi maknanya dekat sini, harta ke yang bersifat lahiriah itu bukan sumber ketenangan, sebab ia bersifat rohaniah, dia bersifat maknawiyah, tidak bersifat lahiriah. Sebab tu saya sebut tadi, selagi mana kita bergantung kepada lahiriah, oh alangkah bahagianya kalau aku kaya, sebenarnya itu silap.
Alangkah bahagianya kalau aku ada suami yang begini. Itu silap. Ya. Cuba tanya tuan-tuan, orang yang miskin, minta maaf, ya, orang yang sedang mengalami dengan kemiskinan, tanya pada dia, tuan, apakah perkara yang boleh membahagikan tuan di saat ini? Apa jawapan dia? Dia kata, alangkah bahagianya aku kalau aku kaya. Itu jawapan orang yang diuji dengan kemiskinan. Tanya pada orang yang sakit, makcik sakit ni, apa benda yang boleh membahagiakan makcik di saat ini? Alangkah bahagianya makcik kalau makcik sihat. Kan itu jawapan biasanya. Kita tanya pula pada orang yang kaya, tuan orang yang kaya, adakah tuan bahagia dengan kekayaan? Dia kata tak. Ada yang kata tidak, tuan-tuan. Sebab saya pernah jumpa waktu saya pergi umrah beberapa tahun lepas. Dia tu, saya pergi dengan dia memang orang kaya. Dia ada company kilang yang besar, memang kaya dah dia, ya. Tapi satu hari saya tengok, tuan-tuan, menung dia. Saya tegur dia. Kenapa? Sebab waktu kami satu jemaah dengan dia, dia jemaah dengan saya lah, ya. Memang pemurah, belanja orang, memang kaya dia lah. Tapi sebab satu hari saya tengok dia duduk menung, saya tanya kenapa nampak sedih, muram. Saya rasa sedih lah, ustaz. Kenapa? Saya rasa balik Malaysia ni saya nak jual lah syarikat saya tu. Pula. Dan saya rasa saya tak nak ada company besar, harta semua saya tak nak dah kalau boleh. Kalau tanya pada orang miskin, dia nakkan benda, tuan-tuan. Tapi dia dah merasa kekayaan, dia kata saya tak nak semua tu. Kalau boleh saya ni, siapa nak beli syarikat saya, belilah. Saya ingat saya nak duduk kampung, duduk dalam hutan, tak apa katanya. Dia kata gitu. Sebab ni, ya, betapa susahnya hati saya. Saya tak dapat rasa bahagia walaupun saya bagi nafkah pada isteri saya. Sebulan bagi kat isteri dia 5,000, tuan-tuan, duit belanja isteri. Tapi tak cukup. Bergaduh selalu. Nak lagi. Bayangkan dia nak tanya, ustaz, kalau bagi 5,000 pada isteri tu banyak ke sikit? Saya kata banyak tu. Kalau gaji 2,000 nak bagi 5,000 kat isteri, mana mampu. Tapi maknanya gaji dia besar. Saya bagi 5,000 tapi tak cukup bagi dia. Dia kata itu sikit sangat. Allah, nampak? Bergaduh. Sebab tu saya rasa, ya, jadi dia dekat sana dia ada konflik dengan isteri dia. Waktu dia buat umrah tu ada konflik. Sebab tu dia macam stres sangat. Apa guna saya kaya tapi semua benda tak dapat. Tengok. Jadi ada orang yang kaya berpandangan alangkah bahagianya kalau aku miskin. Oh gitu pula. Tanya pada orang yang sihat, tak pernah sakit. Sihat nampak tak pernah demam, tak pernah seronok ke sihat ni. Ada orang susah hati, tuan-tuan. Saya ni risau juga duk sihat manjang, takut jadi macam Fir'aun. Kan Fir'aun kan tak pernah sakit, lalu dia kata dia Tuhan. Jadi saya duk teringat balik kalau Fir'aun ni, saya ni tak pernah sakit ni, risau juga saya. Mari susah hati pula dia. Habis tu apa perkara yang boleh menjadikan kita bahagia dan tenang? Yang miskin kata begini, yang kaya pula kata begini. Tak, alangkah bahagianya aku sekian begini. Yang miskin kata pula begini. Yang sakit kata macam ni. Yang sihat pula kata tak bahagia kalau sihat selalu. Habis tu apa benda yang kita nak sebenarnya? Sebenarnya tuan-tuan, sebab kebahagiaan itu bukan letak pada kaya atau miskin. Bahagia itu bukan letak pada sihat ataupun sakit, tapi bahagia itu letak pada di mana kebergantungan hidup kita. Kalau orang kaya, hati dia bahagia, tuan-tuan, dia akan bahagia. Kalau orang miskin, hatinya bahagia, dia akan bahagia. Orang sakit, orang sihat, kalau hati dia bahagia, dia akan bahagia. Jadi sekarang di mana letaknya hati kita, jiwa kita dalam hidup ini? Ada satu kisah, tuan-tuan, ya. Ini tak silap saya dalam kitab apa nama, ya, La Tahzan, tak silap saya, ya, betul, dalam kitab La Tahzan ada cerita pada zaman, tak ingat khalifah apa. Khalifah ni kaya, tuan-tuan. Khalifah lah, kira orang besar dalam negara, ya. Satu hari daripada istana atas bukit dia tengok rakyat dia, hamba dia yang bekerja. Dia terpegun melihat satu hamba Allah ni,
yang membanting tulang daripada pagi sampai tengah hari, duduk tengah hari panas tu, tengah hari terik tu, dia masih bekerja, tekun bekerja. Dia tengok, menarik perhatian dia pergi dekat, tanya kepada si rakyat dia ni yang tengah bekerja di panas-panas tu. Simpati tengok dia, macam kesian tengok dia ni, maka dia arahkan orang istana panggil dia, datang, suruh dia datang jumpa aku, ya, jumpa better, begitulah keadaannya. Maka dia pun, hamba Allah, datanglah jumpa dengan khalifah ni. Maka khalifah pun tanya, cuba cerita tentang keadaan hidup kamu. Apa katanya tuan-tuan? Dia kata, saya hidup menyara menyara isteri saya, dan saya ada mak saya yang saya tanggung, yang saya jaga. Jadi waktu pagi, saya pagi-pagi tengok tak ada makanan, lalu saya keluar membanting tulang. Inilah pekerjaan saya, rutin saya tiap-tiap hari. Bekerja sampai petang, maka dapat upah. Lalu kerana saya tidak ada makanan, maka saya pun puasa. Bila saya petang hari dah ada dapat upah, saya balik beli makanan, lalu saya buka puasa bersama isteri dan mak saya. Itulah keadaan hidup saya, katanya. Tapi tengok khalifah ni simpati tengok dia, tuan-tuan. Tetapi hamba Allah ni dia tersenyum menceritakan keadaan hidup dia. Khalifah simpati, tapi hamba Allah yang menceritakan keadaan hidup dia, dia tak menagih simpati. Terpancar di wajah dia kebahagiaan. Maka khalifah pun kata pada dia, kamu cakaplah, hari ni better berbesar hati, better nak bagi apa saja yang kamu minta, silakan minta. Kamu nak apa? Nak rumah, better bagi. Kamu nak apa? Kamu nak apa? Saya cakap saja, hari ni aku berbesar hati, aku akan bagi apa saja kamu minta. Apa kata hamba Allah ni, tuan-tuan? Tuanku, saya minta maaf. Bukan saya ni sombong, tidak, tapi saya tak perlukan apa-apa, sebab saya cukup bahagia dengan apa yang saya ada pada hari ini. Khalifah terkejut. Kamu katakan bahagia, tapi better tengok, better sangat simpati, tapi dia kata dia bahagia. Dia kata saya tak perlu apa-apa. Maka dia pun pulang. Khalifah ni malam tu tak boleh tidur, tuan-tuan. Dia menung fikir, macam mana dia kata boleh bahagia dalam keadaan begitu? Makan tak ada, minum tak ada, hidup susah, panas terik. Aku ni duduk rumah yang selesa, istana. Dia kata dia bahagia. Orang Amerika kata apa? Cannot brain, tuan. Tak boleh fikir benda tu, kan? Khalifah pun susah, 2-3 hari tak tidur, tuan. Teringatkan dia ni. Dia kata tak boleh jadi ni khalifah ni. Akhirnya khalifah ni buat apa, tuan-tuan? Dia keluar daripada istana senyap-senyap. Tanpa pengetahuan orang istana, dia keluar senyap-senyap. Tak ada bawa apa-apa, selai sepinggang dia keluar dari istana. Lalu dia berjalan musafir. Hilang beberapa tahun khalifah ni, tak jumpa. Mana pergi khalifah, hilang dah, ya? Tak silap saya, dia anak khalifah, bukan khalifah, dia anak kepada khalifah. Lalu dia pergi jauh, merantau, duduk di satu perkampungan jauh. Dikatakan dia Khurasan, begitulah, duduk jauh. Dia jadi apa, tuan-tuan? Jadi tukang kayu akhirnya. Bayangkan anak kepada khalifah yang kaya raya, akhirnya jadi tukang kayu. Beberapa tahun orang istana cari mana anak khalifah ni, last kali jumpa. Sebab macam kenal, bukankah kamu ini anak kepada khalifah sekian-sekian? Jadi kata, ya. Berubah, tuan-tuan. Dulu pakaiannya begitu indah, hari ini luar biasa. Maka anak khalifah ni kata apa? Hari ni baru aku faham apa yang pernah dikatakan oleh satu hamba Allah yang aku jumpa pada 2-3 tahun lepas gitu. Dia kata dia bahagia dengan keadaan dia begitu, dan hari ni baru aku rasakan dan aku faham apa maksud dia. Rupanya aku tak perlukan kepada dunia, sebab bahagia itu letak dalam diri aku, bukan pada istana yang besar dan sebagainya. Maknanya cerita betul, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak, kita ni sampai pukul apa ya, tak apa, sikit lagi insya-Allah. Saya nak petik kata seorang ulama tasawuf namanya Syekh Zarruq rahimahullah taala, berkata,
ada 3 tanda ataupun 3 alamat yang mana kita ini adalah hamba Allah yang bersandar sepenuhnya pada Allah. 3 tanda. Kalau ada 3 perkara ini, bermakna alhamdulillah kita adalah hamba Allah yang bersandar sepenuhnya pada Allah, dan sebenarnya kita memiliki ketenangan, kebahagiaan insya-Allah. Sempena tahun baru Islam ni, ma'al hijrah ni, ya, sempena bulan kemerdekaan ni, maka perkara ni perlu diperhatikan. 3 perkara ini khususnya buat saya yang cakap ni. Yang pertama, Syekh Zarruq kata hamba Allah yang bersandar pada Allah, yang pertama tandanya apa? Iaitu namanya tafwid. Apa makna tafwid? Iaitu menyerahkan seluruh kehendak hidup kita pada Allah. Tafwid. Baik, macam mana keadaan kita berserah pada Allah? Semua. Kita yang datang Masjid Ar-Rahimah pada pagi ini, saya yang hadir pada pagi ini, saya start enjin kereta daripada rumah saya tekan minyak sampai ke sini, saya masuk masjid ini. Ya, memang malam tadi saya dah niat saya nak mari masjid ni, dan tuan-tuan perempuan pun sebelum tidur malam tadi pun mungkin dah plan dan niat esok pagi nak solat subuh dekat masjid. Bermakna kita berkehendak untuk datang ke Masjid Ar-Rahimah. Tapi adanya kita dalam Masjid Ar-Rahimah ini sebenarnya bukan kehendak kita, itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Cuma ia bertepatan dengan kehendak kita. Bermaksud apapun yang berlaku dalam hidup ini sebenarnya bukan kehendak kita hakikatnya. Itu kehendak Allah. Aku jadi orang kaya, ya, kayanya kita sebab Allah yang nak kita jadi kaya, bukan sebab kita nak. Memang kita nak, tapi yang berlaku tu kerana kehendak Allah. Ya. Selagi mana kita, sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, ada orang dia rasa, contohnya hilang pekerjaan, dia rasa hilang, nak hidup ni nothing dah. Hidup ni tak bermakna dah. Sebab apa? Sebab dia bersandar pada pekerjaan dia. Sebab itu namanya tafwid, menyerahkan seluruh kehendak hidup kita kerana Allah. Seorang doktor pakar bedah contohnya, dia pakar, belajar tinggi-tinggi, jadi pengalaman banyak, ya, dalam bab pembedahan ni. Satu pembedahan yang cukup berisiko tinggi, akhirnya selamat pasien tersebut, selamatnya pesakit tersebut daripada pembedahan, panjang umurnya, sebab Allah yang nak dia sihat, bukan sebab doktor tu yang pakar. Memang doktor pakar tu itu asbab saja. Kerana kepakaran dia, Allah memberikan kepakaran tadi melalui dia, dan sembuh pesakit tu kerana Allah yang nak pesakit tu sembuh, bukan sebab doktor tu. Sebab tu walaupun doktor pakar kata sebab saya ni pakar sebab tu dia sihat, itu salah. Kalau dia kata begitu bermakna dia tidak tafwid, dia tidak bergantung pada Allah. Ada? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tafwid ini kita boleh lihat dalam surah Ghafir ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Shadaqallahul azim. Wa ufawwidu amri, dan aku menyerahkan segala urusan aku pada Allah. Sesungguhnya Allah melihat keadaan hamba-hambanya. Allah melihat keadaan hambanya. Ini berlaku pada kisah zaman Nabi Musa. Ada satu pengikut Fir'aun, hamba kepada Fir'aun. Dia kata dekat Fir'aun, udah-udahlah tu, tak usahlah kamu duk mengata kamu tu Tuhan kita Allah. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka Fir'aun ancam bunuh kat dia. Aku bunuh kamu. Lalu dia pun, sebagai ulama kata, dia pun baca ayat ini, wa ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, aku serahkan setiap urusanku pada Engkau ya Allah. Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Yang mati siapa? Fir'aun. Mati dalam lautan. Yang selamat siapa? Hamba Allah, hamba Fir'aun ni tadi. Dia selamat sebab dia pengikut setia Nabi Musa. Dia pun melepasi lautan tersebut. Yang mati itu Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Itu namanya tafwid. Baik, tanda yang kedua, kita ni bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Syekh Zarruq, iaitu tawakal dalam setiap urusan. Makan minum kita, pakai baju kita, ya, naik kereta, masuk rumah, keluar rumah, semua benda kita tawakal pada Allah. Tawakal bukan pada keadaan-keadaan tertentu saja. Bagaimana tawakal? Antaranya dengan baca bismillah.
Kalau kita lihat syarah kepada bismillah, bismillah itu adalah satu kalimah yang menunjukkan tawakal kita pada Allah. Di mana tawakal dalam kalimah bismillah? Pada huruf ba yang berbaris bawah B itu. Dengan itu sebenarnya ia telah mewakilkan perbuatan kita telah tawakalkan perbuatan kita pada Allah. Jadi contoh katakan ni air, bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu kita baca bismillahirrahmanirrahim, aku minum air. Tak payah sebutlah minum air itu, sebab perbuatan minum air itu ada pada kalimah ataupun huruf ba yang berbaris bawah B itu. Dengan apa maknanya? Dengan aku minum air ini, aku menyebut nama Allah. Itu kata ulama, itu tawakal. That's why Nabi kata setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputuslah keberkatannya. That's why pakai baju ke, nak isi minyak kereta ke, bacalah bismillah, sebab bismillah itu ialah satu bentuk tawakal kita pada Allah. Baik, yang ketiga kata Syekh Zarruq rahimahullahu taala, orang yang bersandar kepada Allah itu tandanya yang ketiga namanya tawajjuh. Yang pertama tadi tafwid, yang kedua iaitu tawakal dalam setiap urusan, dan yang ketiganya tawajjuh. Ma makna tawajjuh? Tawajjuh itu ialah kita memohon pada Allah tanpa rasa jemu, sampai tanpa rasa jemu lah. Ya. Tak dapat pun tak ada menyalahkan Tuhan. Minta dan minta dan minta. Tengok bagaimana tawajjuhnya ibu kepada Maryam alaihissalam. Siapa nama mak Maryam? Iaitu Sayyidah Hannah. Sayyidah Hannah ni tuan-tuan, apa doa dia? Doa dia pada Allah, ya Allah aku nak anak laki. Tapi yang dapat apa? Dapat anak perempuan. Siapa nama anak perempuan tersebut? Maryam. Ini disebut dalam surah Ali Imran. Apakah ibu Maryam ini sedih tuan-tuan? Tidak. Sebab dia tahu dia nak anak laki, tapi yang berlaku itu kehendak Allah. Dia tak pernah kecewa, sebab Allah tahu yang terbaik untuk ibunya Maryam ini. Dilahirkannya Maryam sebab nak akan lahir seorang Nabi daripada rahimnya Maryam, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi ibunya, nenek kepada Nabi Isa itu tak pernah kecewa. Sebab dia mintakan, ulama tasawuf kata apa? Anta turid wallahu yurid, wallahu yaf'alu ma yurid, la anta turid. Kamu nak satu benda berlaku dalam hidup kamu, dan Allah nak perkara itu berlaku pada kamu, dan Allah buat apa yang Allah nak, bukan apa yang kamu nak. Ya. Jadi maknya kepada Maryam nak anak laki, tapi Allah bagi anak laki, Allah bagi anak perempuan sebab Allah yang nak, bukan mengikut kehendak ibunya Maryam. Tapi seorang hamba dia tak pernah kecewa sebab dia tahu itu yang terbaik untuknya. Ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai akhirnya sebelum kita berhenti, ya, maknanya 3 perkara itu tanda kita ni adalah orang yang bahagia insya-Allah. Dan saya nak tutup dengan hadis Nabi. Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Kamu takkan disayangi selagi mana kamu tidak menyayangi. Kenapa Nabi orang yang bahagia? Sebab Nabi berikan kasih sayang dia pada siapa-siapa saja, pada anak isterinya, pada para sahabat, pada jiran tetangga, hatta kepada Yahudi sekalipun Nabi sebarkan kasih sayang. That's why Nabi itu orang yang paling bahagia, sebab Nabi berikan kasih sayang. Ada satu kisah berlaku di luar negara tuan-tuan. Satu hari ada seorang kanak-kanak ni, tak silap saya kisah ni berlaku di Mesir. Ada satu budak ni, mak ayah dia bawa pergi masjid. Kanak-kanak ni usianya lebih kurang 10-11 tahun. Di masjid, imam tersebut bagikan tazkirah. Ustaz tersebut kata apa? Kita kenalah bagi apa yang kita ada, supaya hidup kita dapat lebih baik dengan pemberian tersebut. Maka budak ni rasa semangat dengan ustaz ni cakap. Lepas habis ceramah dia pergi jumpa ustaz. Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Saya nak bagi apa yang saya ada, tapi saya tak ada duit. Apa yang saya nak bagi? Yalah, dia budak lagi. Saya mana? Saya tak ada kerja, saya kanak-kanak lagi, tapi saya nak bagi apa? Ustaz ni senyum kata, tak apa, kalau kamu tak ada duit, tak apa. Tapi kata saya nak bagi duit, sebab saya nak kaya katanya. Jadi ustaz ni kata apa? Tak, kalau kamu tidak ada duit, tak apa, bagilah masa kamu dan kasih sayang kamu pada orang lain. Macam mana caranya? Ustaz ni kata apa? Baik, kamu pergi mana-mana hospital,
pergi ziarah pesakit, dan kamu bagilah masa dan kasih sayang pun pada dia, kamu akan dapat lebih besar daripada itu. Budak ni excited tuan-tuan, dia ajak mak ayah dia pergi hospital. Mak ayah dia bawa pergi hospital, budak ni pergi minta izin pada pihak hospital nak pergi ziarah pesakit. Pihak hospital benarkan, dia masuk dalam ward kanser. Dia pergi dekat ward kanser tu, dia tengok ada satu katil, ada satu makcik ni duduk, dia menung sedih. Ialah orang hospital ni muka semua sedih tuan-tuan kan? Sakit. Maka budak ni pergi kepada makcik yang sedang sakit ni. Makcik tu duduk menung gitu, sedih. Budak ni tanya khabar makcik, dihiburkan makcik ini. Ya, makcik ni seronok, muka dia tadi sedih, tiba-tiba dia tersenyum. Dan lama lepas tu makcik tu kata apa? Tiba-tiba makcik tu menangis tuan-tuan. Menangis makcik tu. Anak ni tanya, kenapa makcik menangis? Sebenarnya Allah telah menjawab doa makcik. Dia kata apa? Esok adalah hari penting bagi makcik, sebab esok makcik akan menjalani operation, dan esoklah menentukan sama ada makcik hidup ataupun mati, sebab dia kritikal dah. Dan di saat ini makcik sangat sedih sebab tak ada siapa yang dapat menemani makcik di saat ini. Dan tadi makcik solat, makcik doa, ya Allah, ya Tuhanku, hantarlah seseorang padaku untuk mengubati dukaan sedihnya duka cita aku di saat ini. Tak ada siapa yang datang menziarahi aku. Aku nak hantarlah seorang untuk menghiburkan dia, sebab aku sangat sedih di saat ini. Lalu Allah hantarkan kamu datang kepada makcik. Walaupun kamu budak kecil, tapi kamu telah membahagiakan makcik di saat ini. Senyum makcik tu, mukanya ceria, menangis. Kedua-duanya berpelukan antara satu sama lain. Setelah berpisah, esoknya anak ni datang lagi, sebab makcik kata esok adalah hari operation dia. Jadi budak ni lepas dah habis sekolah dia datang balik hospital tuan-tuan. Bila sampai hospital, dia tengok di katil tersebut, makcik tu dah tak ada, kosong katil tu. Dia tanya pada nurse, mana pergi makcik yang ada kat katil ni? Nurse kata, makcik ni dah meninggal pagi tadi. Menangis budak ni. Tapi nurse kata apa? Sebelum makcik ni masuk dewan pembedahan, dia ditinggalkan satu surat untuk kamu. Budak ni buka tuan-tuan, menangis budak ni. Makcik tu tulis apa? Terima kasih wahai anak, di saat makcik sedih duka cita, kau datang memberikan kebahagiaan dan masa kamu pada makcik. Dan kalau makcik sudah tidak ada pada hari ini, makcik nak bagi tahu kamu, makcik rasa sangat bahagia bila kamu bersama dengan makcik. Walaupun makcik sudah tidak ada lagi, tapi makcik nak bagi tahu kamu, makcik pergi dalam keadaan yang sangat gembira. Padahal sebelum ini makcik seorang yang sangat berduka cita, tapi kamu telah memberikan kebahagiaan itu kepada makcik. Daripada situ tuan-tuan, budak ni belajar apa? Begitu besarnya makna kasih sayang kita bagi pada orang, dia rasa begitu lapang dadanya. Maka benarlah kata Nabi, kalau kita tidak memberikan kasih sayang, kita tak akan dapat kasih sayang. Maka tuan-tuan, sebarkan kasih sayang kita pada semua manusia, untuk kita merasakan kita dengan jiwa. Wallahu ta'ala alam. Yang baik kepada Allah. Yang lemah tu atas kelemahan diri saya sendiri, minta maaf salah dan silap, kita kasar bahasa segala kekurangan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahil hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nombor telefon 012 505 1985. Ya.